Hai, Assalamualaikum. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari kerana sudi ditemu ramah oleh saya untuk kursus etika dan peradaban. Okey, nama awak siapa? Nama saya Nur Faizah binti Zamri. Umur awak berapa? Umur saya 18 tahun. Tinggal kat mana? Saya tinggal di kampus Sungai Buloh, Alor Gajah, Melaka. Okey, sekarang buat apa? Kerja ke belajar? Sekarang saya masih belajar, tengah tunggu panggilan dan sambil tu bekerja. Okey, buat apa waktu PKP? Waktu PKP saya ada bisnes dan saya ada tolong mak ayah dan juga belajar memasak. Assalamualaikum, saya Muhammad Harawi, saya dari Universiti Malaysia Pahang. Ingin melakukan soalan selidik tentang isu pantalarang dan perpaduan di Malaysia. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Boleh ceritakan latar belakang tuan? Saya Muhammad Zahmi, berumur 20 tahun. Sekarang bina dan menetap di Shah Alam. Merupakan seorang pelajar Yayasan Sarjana Muda tahun 1. Di mana tuan melanjutkan pelajaran ijazah sarjana muda? Saya melanjutkan pelajaran Yayasan Sarjana Muda di Universiti Malaysia Sarawak. Dalam bidang? Saya mengambil bidang elektrikal dan elektronik. Apa yang anda lakukan sepanjang waktu PKP? Sepanjang PKP saya cuba untuk perbaiki betul badan dan diri saya. Contohnya saya bersenam, bina badan dan juga melakukan banyak senaman ringkas dalam rumah. Anda pernah bekerja? Saya pernah bekerja, contohnya selepas SPM dan selepas saya menghabiskan matrik saya. Dan sewaktu PKP, pembelajaran dilakukan secara online. Boleh ceritakan tentang itu? Sepanjang PKP, universiti saya tidak mampu belum lagi melakukan pembelajaran secara atas talian. Jadi saya tidak dapat belajar secara atas talian sementara sewaktu PKP. Apa prinsip hidup awak? Prinsip saya ialah berfikir sebelum bertindak. Kerana saya selalu bertindak sebelum berfikir. Saya cuba perbaiki diri saya lah. Terima kasih. Sama. Saya ada beberapa soalan yang ingin ditanyakan tentang pantalarang yang diamalkan oleh pelbagai etnik di Malaysia. Soalan yang pertama, sila nyatakan pantalarang yang anda tahu dalam kaum sendiri dan kaum lain. Pantalarang yang saya tahu dalam masyarakat Cina dan kaum yang lain adalah melalui dari segi perayaan. Kalau masyarakat Cina, sebelum Tahun Baru Cina, mereka tidak dibenarkan untuk menyapu sampah. Selain itu, untuk masyarakat Melayu banyak lebih-lebih lagi dalam sebelum perkahwinan, waktu mengandung. Contohnya waktu perkahwinan, sebelum 40 hari bernikah, mereka tidak dibenarkan untuk berjumpa antara satu sama lain, dan juga mereka tidak dan juga anak dara tidak dibenarkan untuk menyanyi di dapur kerana dikhuatiri dapat kahwin dengan lelaki yang tua. Di dalam kaum Melayu, kita orang dipantang larangkan untuk duduk atas bantal. Dan yang saya tahu bagi bangsa Cina, dilarang untuk menegakkan chopstick dekat bekas nasi. Soalan yang kedua, adakah anda menganggap bahawa pantalarang tersebut penting dan mengapa? Ada setengah pantalarang saya menganggap penting. Contohnya macam 40 hari pasangan belum berkahwin tidak boleh berjumpa selama 40 hari sebelum melangsungkan pernikahan supaya dapat mengelak fitnah dan juga dapat menjaga diri daripada hawa nafsu. Bagi saya pantalarang itu penting
kerana dia menunjukkan cara orang dulu untuk mengajar anak mereka tapi dalam bentuk kiasan. Itu. Soalan yang ketiga, pernahkah anda melanggar pantang larang tersebut? Secara jujur, saya pernah melanggar pantang larang. Contohnya, menyanyi di dapur, duduk di depan tangga ataupun ketik kuku suatu malam. Sebagai manusia yang pernah jadi budak kecil, saya pernah melanggarnya. Contohnya, saya pernah duduk atas bantal. Ada apa-apa berlaku anda duduk atas bantal? Alhamdulillah tak pernah berlaku apa kat saya lah. Okey. Soalan yang keempat, pada pendapat anda, adakah pantang larang yang telah dinyatakan masih punya manfaat? Contohnya, potong kuku pada waktu malam. Sebab sekarang ni kita sudah moden dan sudah ada lampu di rumah masing-masing. Masih relevan pantang larang tersebut. Kerana pantang larang kerana tujuan pantang larang tu kerana tujuan pantang larang tu sendiri menyuruh kaum ataupun setiap kaum untuk berhati-hati, untuk sentiasa berwaspada. Saya semua pada tu. Ada setengah pantang larang yang kita boleh ikut, ada yang setengah kita tak patut ikut. Jadi dia tetap pada kita lah untuk menilai sama ada kita perlu ikut atau betul ikut. Yang kelima, pantang larang apa yang anda akan beri kepada generasi yang seterusnya? Pantang larang yang saya akan beri kepada generasi yang seterusnya adalah mengikut peredaran zaman. Contohnya ketika ini era teknologi, maka smartphone semakin meluas. Okey, jadi saya akan saya akan menyuruh anak saya untuk tidak melihat handphone terlalu lama. Nanti matanya rosak dengan cepat. Bagaimana anda ingin menerapkan pantang larang dalam diri anda? Pertama sekali saya akan mengasingkanlah mana pantang larang yang relevan untuk masa kini dan mana yang tidak. Lepas tu saya akan berusaha untuk melakukannya. Saya cuba untuk setiap kali saya merasakan benda tu ada kaitan dengan pantang larang, saya cuba lakukan. Begitu. Topik kedua yang ingin saya tanyakan adalah hubungan baik penting dalam Malaysia. Soalan yang pertama, apakah kepentingan menjaga hubungan baik dalam kalangan masyarakat kepada negara? Kepentingan menjaga hubungan baik kepada masyarakat terhadap negara adalah keharmonian dapat dipelihara. Contohnya, sewaktu musim perayaan, kita boleh merayakan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa resis antara satu sama lain. Seperti Malaysia, kita adalah negara yang bercita atau bilang kaum. Jadi adalah perlu untuk kita menjaga hubungan antara kita untuk mengelakkan daripada negara kita ini hancur dari dalam. Okey, soalan yang kedua, bincangkan cara-cara untuk mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. Cara-cara untuk mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia adalah melalui pelbagai pihak sebenarnya, antaranya melalui pihak individu, media massa, sekolah. Contohnya, pihak media massa haruslah mengeluarkan satu wawancara, satu klip pendek untuk menyemai nilai-nilai murni dalam rakyat Malaysia. Contoh telemovie adalah melalui cerita tentang bulan, geng bas sekolah yang mengamalkan nilai-nilai
murni bermasyarakat antar kaum. Soalan yang ketiga, pada pendapat anda, adakah perpaduan di kalangan rakyat Malaysia semakin baik atau sebaliknya? Sila lihat videonya. Perhatian, perhatian. Dengar sini semua. Kepada sesiapa sahaja yang sedang berada di pavilion, mari kita bermain satu permainan untuk menguji minda anda tentang Malaysia. Lihat kotak-kotak berwarna tu. Itu kotak-kotak pembahagian kaum di Malaysia. Etnik Sabah Sarawak atau jika ada berbangsa Punjabi dan lain-lain. Korang boleh berdiri dalam kotak warna. Yang Melayu diri dalam kotak warna, bangsa Cina dalam kotak warna dan India dalam kotak warna. Ini bukan nak diskriminasi ke apa tau. Tunggu, okey? Soalan yang pertama. Siapa di sini makan nasi lemak untuk breakfast pagi tadi? Okey, sila kembali ke kotak-kotak anda tadi. Siapa di sini suka badminton? Tak kisahlah main ke, tengok je ke? Semua masuk. Okey, balik ke kotak asal. Siapa di sini yang lahir pada bulan Ogos? Go. Soalan seterusnya. Siapa di sini pernah ada atau masih mempunyai kawan baik selain bangsa anda sendiri? Siapa di sini percaya bahawa Malaysia merupakan negara yang maju dan harmoni? Maju. Siapa di sini yang bangga jadi rakyat Malaysia? Siapa di sini boleh nyanyikan lagu negaraku? Okey, setelah melihat video tadi, apakah pendapat anda tentang perpaduan di kalangan rakyat Malaysia? Semakin baik atau sebalik? Setelah melihat video tadi, saya merasakan bahawa perpaduan rakyat semakin baik antara kaum semenjak peristiwa rusuhan kaum terbesar di Malaysia iaitu pada tahun 13 Mei 1969. Maka pada ketika itu Perdana Menteri Tuanku Abdul Rahman berusaha untuk melakukan pelbagai cara untuk menyatupadukan rakyat antara kaum sehingga kita dapat mengecapinya sehingga ke hari ini. Pada pendapat saya, hubungan antara kita semakin baik. Contohnya ketika MCO, kita dapat melihat banyak individu-individu daripada berlainan bangsa membantu frontliner kita untuk menjalankan tugas mereka. Dan itu adalah terbukti kita dapat nampak lah. Soalan yang keempat, pernah wujud tak prasangka terhadap kaum lain? Jika pernah, kenapa? Untuk wujud prasangka antara kaum lain tu perkara biasa dan normal lah dalam masyarakat Melayu. Cakap Malaysia. Contoh sewaktu kita berada di atas jalan dan melihat kereta terhuyung hayang, jadi kita akan dalam kepala kita akan ingat mereka ni mabuk ataupun boleh mengakibatkan kecederaan pada orang lain. Okey, soalan yang kelima, apakah langkah yang akan anda ambil untuk mengelakkan perkara yang sama berlaku?
Langkah yang perlu saya ambil untuk mengelakkan daripada perkara yang sama berlaku adalah dengan menjaga hubungan baik antara kaum, sentiasa berfikiran terbuka dan tidak tertutup, dan sentiasa melakukan perkara berfaedah. Soalan ke-6, pada pendapat anda, adakah Malaysia masih merupakan negara tauladan untuk seluruh dunia dalam keharmonian antara kaum? Pada pendapat saya, Malaysia masih lagi berada dalam masih lagi mengekalkan keharmonian antara kaum. Contoh, kita tengok peristiwa wabak COVID-19. Semua kaum bersatu padu untuk membantras COVID-19, termasuk semasa mematuhi arahan semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau contoh lain, saya boleh bagi contoh untuk Amerika Syarikat yang skala kaum ni sangat kecil lah, tapi mereka susah untuk, walaupun satu kaum, mereka sangat susah untuk mematuhi arahan dan undang-undang daripada kerajaan. Soalan yang ke-7, adakah anda mempunyai rakan selain daripada bangsa sendiri? Saya mempunyai rakan selain daripada bangsa sendiri, seorang Chindian. Ayahnya seorang Cina dan ibunya seorang kaum India. Dan masih berbaik dan masih bercakap lagi antara satu sama lain sehingga ke hari ini. Soalan ke-8, bagaimanakah hubungan anda dengan rakan tersebut? Hubungan saya dengan rakan tersebut masih baik, boleh bercakap dan boleh juga, dan saya ada, dan dia juga ada menempah kek ataupun melakukan urusan jual beli dengan saya. Tu tahun baru Cina, dia memberikan rendang ayam yang mak dia masak untuk saya lah, dan dia sangat memahami untuk membeli ayam yang disembelih secara halal. Bagaimana pula kita cara untuk kita mengukuhkan perpaduan kaum di negara kita? Senang saja. Saya rasa kita haruslah keluar daripada kelompok kaum kita sendiri. Kita harus keluar untuk berkawan dengan kaum-kaum lain. Kaum India, kaum Cina, kaum Muslim, kan? Untuk bagi kita kenal sama kita. Itu je lah. Apakah usaha anda ataupun sumbangan anda untuk mengukuhkan paduan antara kaum? Antara usaha saya lakukan ialah saya berkawan dengan kaum-kaum Cina, kaum India. Saya ingin memecahkan stigma yang Melayu malas, Cina kuat tipu, India kaki kencing. Saya cuba untuk memecahkan stigma itulah. Saya berkawan dengan mereka. Sekiranya terdapat individu yang ingin membuatkan perpecah belahan antara kaum, apa yang anda akan buat? Pada pertamanya saya akan cuba untuk mendengar masalah mereka. Kemudian saya akan cuba mencari solusi yang di mana memberi kebaikan kepada semua orang. Saya akan cuba untuk mengurangkanlah daripada perkara ini membesar, kan. Sebab ni pasal kaum. Kita Malaysia banyak kaum. Kesimpulannya, kita mestilah mengetahui sedikit sebanyak pantang larang setiap kaum yang berada di Malaysia, supaya hubungan rapat antara kaum yang kita miliki selama ini dapat diteruskan dan diperkukuh. Seterusnya, kita juga perlu menjaga hubungan baik dalam masyarakat yang terpelihara sekian lama ini, supaya tiada lagi berlakunya perpecahan atau pergaduhan antara kaum, etnik maupun sama negeri. Sekian daripada saya, Muhammad Harawi. Terima kasih.